Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, semua searah semua dah bersedia untuk kelas pada pagi ini. Kerana kita akan belajar satu tajuk ataupun satu bidang hadis tahun 3 yang bertajuk yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okey. Wah, pagi ni kamu bersama dengan Iron Man. Iron Man ni yang Ustaz bagi Iron Man kan. Nanti kalau minggu hadapan nak tengok Ustaz pakai baju apa, Ustaz akan tukar nanti badan mana, badan lain pula. Mana tahu Captain America ke kan, Hulk Hogan ke. Okey, siapa nak tanya soalan boleh orang kata apa, angkat tangan. Angkat tangan di kamu punya itulah. Okey. Okey, Ustaz pergi pada kamu punya ni. Ustaz nak buat perkongsian saya tukar pada punya paparan. Okey, kita dah ada 1 2 3 4 5 6 7 orang. Amira dengan kalau boleh buka kamera lah, yang tutup. Kita belajar kat sekolah mana kita tutup muka kita kan. Belajar kena buka muka. Pun nampak muka. Okey, pun nampak keseluruhan skrin. Okey. Okey. Okey, okey, semua ada. Okey. Ada buku teks ni, nak cuba. Nampak semua buku teks Ustaz ni. Okey, kita nak baca dahulu. Siapa yang boleh baca ataupun yang permulaan ni Ustaz bacalah. Murid-murid. Okey, yang pertama sini. Ustaz akan baca yang ni. Murid-murid, kita telah sampai di rumah orang tua kenangan bakti. Kita akan santuni para penghuni rumah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyukai orang-orang yang menghormati orang tua. Kenapa Ustaz cakap dengan suara macam tu? Bagi dia bersabda, An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Riwayat Abu Dawud wa Tirmizi. Apakah maksudnya? Okey, kita tengok Okey, Ustaz dah sampai dekat bahagian maksud. Ni maksud dia. Nanti Ustaz nak pilih siapa yang nak baca sampai ni. Maksud hadis ini adalah daripada Ibn Abbas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Maksudnya di sini, adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, murid-murid, kita perlu tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta Islam sekalipun amat menitik beratkan amalan untuk kita mengasihi orang yang lebih muda dan memuliakan orang yang lebih tua. Ada sebab dan munasababnya. Yang pertama, kita perlu tahu kenapa kita perlu mengasihi yang muda. Kerana orang muda kurang buat dosa. Orang muda ada yang tak berdosa sebab dia muda lagi. Kalau yang orang muda ni macam kalau bayar budak-budak ni memang tak dosa lah kan. Kalau yang orang tua pula, kenapa kita perlu muliakan? Sebab orang tua ni banyak ilmunya, banyak kemahirannya, banyak pengetahuannya, banyak pengalamannya. Kita perlu muliakan. Islam sendiri telah mengangkat martabat dan kedudukan kedua-dua golongan ini, baik yang muda maupun yang tua.
Okey, sekarang kita pergi yang bahagian atas ni, yang pasal hadis ni. Ustaz nak pilih Safia. Nur Safia, boleh buka mic. Sila baca tentang hadis. Apakah hadis? Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Okey, beri tepukan. Semua tunjuk good pada skrin. Good, tanya. Tepuk, tanya. Tangan Ustaz pun keluar daripada baju Iron Man. Okey. Okey, cuba buat sekali lagi semua buat. Tepuk 3 kali, tunjuk good kat skrin. 1, 2, mula. Tu tepuk. Good. Okey, bagus. Siapa yang baca kita buat macam tu. Okey. Yang keempat ni, yang nombor 4 ni pula. Ustaz nak orang yang pula baca. Ustaz nak Putri Zulaika, sila baca yang ke nombor 4 tu. Hadis penting kerana apa? Okey. Hadis penting kerana hadis sumber hukum yang kedua Al-Quran. Okey, sekali lagi. Hadis sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Okey. Hadis berfungsi. Berfungsi awal untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Okey, bagus. Secara terperinci. Okey. Okey, yang dah sudah baca boleh tutup mic semula. Tahniah, tahniah di atas keberanian untuk mencuba. Okey. Sekarang kita pergi kepada muka surat yang berikutnya. Okey. Sebelum tu kat bawah ni dia ada tulis tau. Contoh-contoh perbuatan, contoh-contoh perbuatan ataupun amalan yang boleh dikatakan sebagai perbuatan mengasihi yang muda, menghormati yang tua. Ni. Baca dan fikirkan, dia kata. Baca dan fikirkan. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, ni. Yang pertama, okey. Berbicara dengan nada yang mesra. Berbicara dengan nada yang mesra. Maksudnya, yang merah tu yang merah tu adab ataupun contoh yang ditunjukkan oleh orang yang tua. Yang kuning tu adalah contoh ataupun perbuatan yang ditunjukkan oleh orang yang muda. Okey. Bagi orang yang lebih tua, apa yang perlu mereka tunjukkan contoh adalah berbicara dengan nada yang mesra. Gambar yang ada kat tepi ni, gambar yang orang sedang bercakap dengan yang ni ada di sini. Alamak. Terlaju sangat yang ni. Ni. Okey. Kemudian kita pergi yang ni. Yang seterusnya, yang bawah ni adalah mewujudkan hubungan baik dengan orang muda. Maksudnya pakcik yang tengah pakai baju purple ni lah. Dia kena wujudkan hubungan yang baik dengan orang muda.
Makanya orang muda pula yang ada di sini ataupun yang ni kan, dia kata memanggil dengan panggilan terhormat. Kita kena panggil mereka ni dengan panggilan terhormat. Kalau orang muda kena panggil panggilan macam pakcik, makcik, ibu, ayah, atuk, nenek, pak long, pak ngah, pak lang, semua kena panggil panggilan yang terhormat. Jangan panggil orang tua dengan panggilan kau aku, tak boleh. Itu tak ada adab. Kita kena ada adab. Okey, seterusnya menasihati dengan kata-kata yang baik. Menasihati dengan kata-kata yang baik. Ini tunjukkan daripada apa yang ditunjukkan oleh orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua kena nasihat dengan kata-kata yang baik. Kita nak nasihat. Kalau orang tua kan, dia akan nasihat kamu dengan kata yang baik supaya kamu akan sedang terima nasihat. Kalau kamu kena nasihat dengan kata-kata yang marah-marah, kamu terima tak? Mesti kamu tak terima kan. Lagi kamu jauhkan diri kamu daripada orang tua. Tu tak baguslah. So kamu pun tak dapatlah nasihat daripada mereka. Seterusnya, selaku orang muda, macam kamu lah, meminta nasihat dan bimbingan. Kalau kamu berada di rumah sekarang ni, kamu kena dapatkan nasihat daripada ibu dan ayah kamu. Ibu-ibu, macam mana adik nak jadi rajin. Ibu-ibu, ayah macam mana adik nak pandai untuk buat kerja rumah. Ibu-ibu, macam mana adik nak pandai masak siakap 3 rasa. Minta bimbingan. Contoh kat situ. Okey, seterusnya, taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua ni, kita bukan taat membuta tuli, tetapi kita taat dengan kita hormat kepada mereka. Kita dengar kata mereka. Kalau di rumah kita ada ibu ayah, kita dengar kata mereka selagi mana dia tidak bercanggah dengan syariat Islam. Ibu ayah kamu suruh kamu pergi kedai, tapi sekarang musim Covid tak boleh lah. Tapi apa yang di rumah tu, banyak pekerjaan yang kamu boleh bantu ibu dan ayah kamu. Sebagai contohnya, jika ibu kamu minta tolong, sebab kamu ni murid perempuan, contoh pun kena berkaitan dengan murid perempuan dah. Ibu kamu minta tolong basuh pinggan, jangan kamu kata tak nak lah. Tu kamu dah engkar, kamu tidak taat kepada mereka. Ayah kamu minta kamu untuk tolong tengok adik kamu sebab ayah kamu ada kelas, ataupun ayah kamu tengah sedang bekerja dari rumah, kamu pun tak nak tolong. Kamu tidak taat kepada orang tua kamu. Dah kira berdosa. Yang seterusnya, yang sini, di sini, yang usah highlightkan ni. Okey, tak nampak dia kena tukar warna dah. Ustaz tukar asyik warna kuning je. Ustaz warna merah. Okey, merah sama dengan tadi. Warna biru-biru. Okey. Sopan, tak nampak tak? Nampak Ada nampak dah. Sopan santun dalam berbicara. Sopan santun dalam berbicara. Untuk budak kecil macam ni, bila bercakap dengan orang tua, sebab Ustaz tengok kadang-kadang zaman sekarang ni, budak-budak muda ni, kalau jumpa orang tua, dia cakap macam orang besar je. Dia cakap macam dengan kawan dia je. Tak boleh macam tu. Kita kena ada satu, orang kata gap. Kena ada satu perbezaan di situ. Cakap dengan kawan macam ni, cakap dengan ibu dan ayah, cakap dengan orang yang lebih usia, yang bukan ibu ayah kamu, maksudnya orang yang lebih berusia, kena ada kamu punya kata-kata hormat di situ. Cakap dengan sopan santun. Assalamualaikum pakcik, pakcik nak ke mana? Ataupun jumpa makcik yang tengah berjalan tepi jalan, tengah bawa kuih, jual kuih ke apa. Kalau terjumpa, makcik nak jual apa ni makcik? Ataupun ada orang tua sedang berjalan-jalan, kamu kena, kalau tak kenal janganlah tanya pula kan, bahaya pula. Sopan santun dalam berbicara. Kalau macam contohlah akan datang nanti, kita boleh berhari raya, datang orang tua ke rumah kita, kita layan mereka. Jangan cakap lebih kurang je. Kalau datang pakcik-makcik awak dah 2 tahun tak datang ke rumah, sekali dah raya berjumpa, Assalamualaikum. Contoh. Assalamualaikum Puteri Zulaika, sihat tak? Sihat. Walaupun awak jawab soalan tu, tapi jawapan tu tidak melambangkan jawapan awak dengan sopan santun. Jawablah dengan sopan dan santun sikit, panjang sikit dia punya jawapan. Sihat pakcik, pakcik sihat. Sihat makcik, makcik sihat. Macam tu, bukan sihat.
Yalah. Macam tu. Okey, seterusnya. Yang seterusnya memberi salam. Ini paling dituntut dalam Islam kerana Nabi SAW adalah terbaik, insan yang terbaik, individu yang paling awal memberi salam. Insan yang paling cepat memberi salam di kalangan para sahabat. Sahabat Nabi nak bagi salam, Nabi dah bagi salam dulu. Kita orang muda kena berlumba, jangan tunggu pakcik tu bagi salam. Ataupun nanti dah dapat, kita dah boleh berjalan-jalan ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini, tetapi bila jumpa cikgu tepi jalan tak nak bagi salam. Alasan dia takut salah orang, takut apa? Takut cikgu pun tak kenal saya. Tak, kalau kamu rasa tu cikgu abang, bagilah salam. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum. Beri salam. Jangan nanti nampak cikgu dekat shopping mall. Sebabkan tak nak bagi salam, dia bagi jalan tempat lain. Itu sikap yang tidak terpuji. Okey, seterusnya. Melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Kita lihat khususnya murid-murid bila berada di rumahnya ada hikmahnya. Hikmah dia apa? Kerana Allah nak bagi kita pahala. Kamu lihat ibu dan ayah kamu, kamu lihat wajah ibu kamu, kamu dapat pahala. Kamu bayangkan betapa senangnya dapat pahala dengan menatap wajah ibu dan ayah kamu dengan rasa redha, dengan penuh rasa kasih sayang. Ini tidak. Ini pandang muka ibu ayah kamu pun tidak. Sebab apa? Duduk dalam bilik je. Alasannya PDPR. Daripada pagi sampai ke malam. Tak baik macam tu. Bila ajak pergi makan, turun makan pun tak nak turun. Nak turun makan pun tak nak juga. Siapa ni? Ada kawan kamu tapi tidak boleh masuk. Ada kawan kamu ni. Dia masuk lain ni. Siapa ni? Ada kawan kamu ni. Siapa ni? Sofia Kaisara ni. Orang masuk guna link Google Meet, dia masuk Google Classroom. Okey, jap. Okey. Kita teruskan balik pelajaran kita. Ni bila macam ni, kita kalau boleh kan, kalau cikgu kata 8.30 masuk, 8.45 mula kelas, harap-harap cuba tepati masa. Kalau masuk lambat-lambat macam ni, ustaz tak boleh nak tolong lah. Sebab ustaz nak ajar kamu, tiba-tiba kawan kamu masa lambat, ustaz, ni dia mengganggu kesian pada kamu yang dah masuk awal lah. Okey, seterusnya, ringan tulang untuk membantu. Kita ni yang muda ni, yang kuning ni kan untuk orang muda kan. Ringan tulang untuk membantu. Kita kena rasa perasaan membantu, rasa nak bantu, ringan tulang. Bukan ringan tulang tu kita buat lembik, jalan macam nak tanak je kan. Bila mak kata suruh buat kerja, kita rasa macam, mak tak larat lah mak. Alasan dia apa? Ringan apa? Okey, ini masalahnya kawan kamu ni. Aduh, hai. Dia nak masuk tapi dia tak boleh masuk. Okey. Siapa yang boleh beritahu kawan kamu yang ni nanti bantulah, bantu kemudian apa ni. Okey, bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut ni bukan orang kata bila kamu tengah orang kata nak buat baik pada orang tua dengan kamu lemah lembut. Ustaz tak suruh kamu buat lemah lembut. Itu lain. Itu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Berlemah lembut tu, lemah lembut buat lembik. Bukan macam tu. Tu pondan ke apa kan. Tapi itu kalau lelaki lah. Yang perempuan lemah lembut tak ada masalah. Sikap lemah lembut perempuan tak ada masalah. Perempuan memang kena lemah lembut. Kalau lemah lembut lelaki tak boleh yang lemah lembut macam tu. Dia kena lelaki sikit, maskulin.
Kalau yang perempuan pula, jangan buat kasar kan. Buat kasar kan. Oi pakcik, sila makan pakcik. Makcik sila duduk. Tak boleh macam tu. Kita kena santuni mereka. Kena lemah lembut. Ni ada yang buka suara ni. Siapa ni? Syuhada, tutup suara Syuhada. Okey, terima kasih Syuhada. Okey. Kita teruskan lagi ya. Menunjuk contoh teladan yang baik. Ini bagi yang orang tua. Bila dia yang berusia, bila dia lebih tua daripada orang sekitar dia, dia kena tunjukkan contoh yang baik. Dia kena tunjukkan akhlak yang terpuji. Janganlah orang tua dia yang paling mula buat bising, ataupun kalau orang kata bercakap dalam masjid surau tu, orang tua yang cakap. Imam tengah berkhutbah, orang tua cakap. So orang muda tengok benda yang tak baik, benda yang tak bagus. Itu yang benda kita perlu elakkan. Yang terakhir bagi yang muda, yang Ustaz highlightkan ini adalah dahulukan orang tua dalam semua hal. Dahulukan orang tua dalam semua hal. Kat sini yang Ustaz nak tekankan dalam kita yang orang muda ni, kalau makan kat meja makan malam nanti, bila mana ada ibu dan ayah kamu tak ambil makanan dahulu, kamu jangan ambil dahulu. Walaupun kamu dalam keadaan lapar, tengah lapar, nak makan tengah lapar, perut kosong, makanan dah terhidang. Selagi mak ayah kamu tidak ambil makanan, ataupun nenek kamu, datuk kamu ada tidak ambil makanan, kamu jangan ambil makanan dahulu. Dahulukan mereka. Itulah akhlak yang dituntut dalam Islam. Okey. Kita dah masuk pukul 9.18 dan kita dah berada pada topik yang terakhir dalam tajuk ini, iaitu pada muka surat 42. Okey, ni muka surat 42. Okey. Kesan mengasihi orang yang lebih muda. Ustaz nak minta seorang baca sebagai penutup pula. Ustaz pilih. Ustaz yang baca kan. Okey, siapa nak baca ni? Irish Dania. Irish Dania dah sudah belum? Belum kan? Irish Dania buka mic. Arifah nak baca. Arifah lepas ni lah. Okey, Irish Dania. Kesan mengasihi orang yang lebih muda. Silakan. Disayangi dan dihormati. Okey. Baca lagi. Keluarga hidup bahagia. Bagus. Syabas. Okey. Masyarakat hidup aman. Tahniah. Yang seterusnya, orang muda lebih sopan. okey, bagus. Dan terakhir, wujud kerjasama dalam semua urusan. bagus. Okey, macam mana? Kalau kawan bagus, kita buat macam mana? Tepuk 3 kali. Tunjuk good kat skrin. 1, 2, mula. Terbaik. Okey. Sekarang kita pergi kepada yang terakhir. Kesan menghormati orang yang lebih tua. Ini volunteer. Siapa nak baca ni? Sebab kita dah habis dah hujung-hujung kelas ni. Amira Khairina nak tak baca? Tak nak. Wardah Rayani. Ada 2 orang. Wardah Rayani. Siapa Wardah Rayani ni? Siapa nak baca? Wardah ke? Siapa ni? Zahra. Ramai tak bergerak.
Zahra? Ada Zahra? Oh, tak nak. Okey, dah hujung-hujung tak apalah, ustaz yang bacalah. Siapa dekat sini? Okey. Ustaz bacalah sebagai yang terakhirnya. Kesan menghormati orang yang lebih tua. Yang pertama, wujud kasih sayang antara muda dengan tua. Yang muda dia hormati, yang muda dikasih, yang tua dihormati, maka hidup aman sejahtera. Yang kedua, kehidupan lebih diberkati, kehidupan lebih diberkati. Kerana setiap daripada mereka ni memainkan peranan yang penting. Yang muda akan mengharapkan, yang muda akan menghormati kepada mereka, manakala yang tua pula akan menjadi bimbingan kepada yang muda. Yang ketiga, memperolehi ketenangan jiwa. Bila kita tidak bermusuh-musuhan antara satu sama lain, kita akan hidup lebih tenteram, aman dan damai. Yang keempat, dikasihi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kat sini kita tidak memutuskan tali persaudaraan. Kita mewujudkan hubungan yang erat antara yang orang tua. Kita mewujudkan hubungan dengan orang tua. Kita hormat orang tua. Kita kasih orang tua. Benda itu adalah sama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kehidupan masyarakat lebih harmoni. Bila mana kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita dalam masyarakat, dalam keluarga, maka secara automatik kita dapat menghidupkan ataupun kehidupan kita, masyarakat kita akan lebih harmoni. Kita kena hormat orang tua. Jangan hanya nasihat ustaz nasihat ustaz kepada adik-adik ustaz, murid-murid ustaz. Ingat, kita walaupun dah besar nanti, dah kaya raya, dah ada pekerjaan yang stabil, janganlah kita abaikan ibu dan ayah kita. Macam mana mereka membesarkan kita waktu kita kecil, begitulah besar nanti. Kita perlu jaga mereka. Kita perlu kasih kepada mereka. Kita perlu untuk menjaga kebajikan mereka, agar mereka juga akan merasai apa yang mereka telah berikan sewaktu kamu kecil dahulu. Jangan hantar mereka ke rumah orang tua. Sayang mereka. Kita ustaz pada ibu dan ayah ustaz juga macam kamu. Kita kena balas jasa mereka kelak. Okey. Dan sebagai ustaz nak tutup dulu rakaman ni, dan sebagai di pengakhiran, ustaz merakamkan jutaan terima kasih kepada semua. Satu lagi, sebelum kita berpisah, ada satu benda yang ustaz nak ajak pada kamu. Untuk kita ni permainan je. Mana permainan tu hilang. Tadi ustaz dah ambil dah permainan tu. Okey, jap. Okey, jap. Ya, sekejap. Okey. Okey. Permainan yang ustaz nak kongsikan ni adalah tentang mana tak ada permainan ni. Okey, saya nak ubah kat sini. Ada permainan, kita nak buat permainan gamifikasi sekejap sebelum kita bersurai. Okey. Hadis tahun 3. Okey. Hadis tahun 3. Okey. Ni. Siap. Okey, ini permainan kita. Saya akan besarkan supaya kamu nampak. Okey, ini permainan kita untuk yang terakhir. Okey.
Okey. Yang terakhir, permainan gamifikasi. Kita tengok hadis tahun 3. Okey. Betul atau salah? Okey, siapa nak jawab boleh buka mic terus Kesan menghormati orang tua akan memperolehi ketenangan jiwa. Betul atau salah? Betul. Buka mic, okey, semua buka mic. Sebagai Muslim, kita tidak digalakkan beramal dengan sunnah Nabi. Betul atau salah? Salah. Salah, okey. Seterusnya, Azri sukar mendengar nasihat orang yang tua kerana dia kaya. Betul atau salah? Salah. Betul. Alamak, laju. Okey. Muhammad memberi salam apabila berjumpa gurunya. Betul atau salah? Betul. Betul. Azmi membawa bising ketika guru mengajar. Betul atau salah? Salah. Salah. Okey, masyarakat menjadi kacau apabila tua yang menyayangi yang muda. Okey. Laju. Hadis ialah semua hukum utama Islam. Betul. Habis masa. Okey. 4 je betul. Okey, susah. Okey, dah selesai kita punya ni. Untuk kelas kita pada pagi ini. Ala kulli hal, Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua untuk kelas pada hari ini. Alhamdulillah, Ustaz harapkan semua seronok. InsyaAllah panjang umur kita akan sama-sama untuk berada dalam kelas PDPR lagi lah lepas ni. Ustaz pun akan cari baju. Ustaz akan pakai baju lain pula lah. Lepas ni Ustaz pakai baju Papa Zola ke. Okey. Kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang, insyaAllah. Dan terima kasih yang mengikuti kelas tahun 3 dalam bidang hadis.